Tak boleh nyorok-nyorok, tak boleh menyorok. Tak boleh bersembunyi di sebalik. Bolehlah kenal Cik Siddiq Tajuddin. Oh, Cik Amion tu pasal gelap sangat Cik Amion. Kejap. Tutup lampu dalam bilik ni. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jom kita mulakan majlis kita dengan ulmu kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong matikan dulu mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Razzaq ya Muhawwilal ahwal. Hawil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Semangat saya tengok ramai orang masuk. 35 orang. Dah lama dah sendu je 15. Tapi Alhamdulillah lah. Apa pun 2-3 orang pun Alhamdulillah tak ada masalah. Okey, nampak. Salam cikgu. Semangat merdeka cikgu. Semangat merdeka. Ya, merdeka. Merdeka. Bersemangat, saya sentiasa bersemangat. Setiap hari, setiap kelas saya bersemangat. Semangat dengan jiwa patriotik, jiwa patriotisme yang tinggi. Cinta kepada negara, agama dan bangsa. Kita fikirkan. Alhamdulillah, jom kita mulakan sesi. Saya tahu, saya kira memang ramai nak tahu. Boleh tak saya bagi 10 minit untuk siapa nak tanya? Nak tanya tarikh lahir ke, birthday bila ke, tanya apa-apa. Tanya berkenaan kelas vokal ni, siapa yang nak tanya? Silakan. Bolehlah saya dulu. Silakan. Saya first time bersama dengan Cikgu Siti Hajar. Ya. Dan sebelum ni saya difahamkan Cikgu Siti Hajar pernah mengajar Allahyarham Ustaz Asri Robani. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya. Assalamualaikum. Dan saya sekarang ni pun perkembangan mengenai tentang nasyid ni pun saya dah ambil tahu dah, kira mana yang mereka ni perlu belajar lagi mengenai tentang vokal. Jadi guru-guru yang lama-lama ni perlu dicari sebenarnya. Macam Cikgu Siti Hajar ni lah. Di antaranya.
Jadi saya ni first time. Memang dulu nak cari nombor telefon pun susah. Jadi bila dah ada online macam ini, bolehlah kenal. Alhamdulillah. Cik Saiful bercakap dengan Alhamdulillah. tentang nasyid ni, memang Cik Saiful ni memang mengikuti perkembangan nasyid negara ke? Saya di antara salah seorang ahli kumpulan Zaidan. Zaidan Ha. Zaidan dengan Hussein semua je lah. Zaidan. Bukan. Yang ni dulu pernah berrecording bersama dengan Hafiz Hamidun. Tapi sekarang ni kami dalam proses untuk rakaman bersama dengan Dakmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tak apalah, macam mana pun Jadi tak ada saya nak masalah. Tapi kalau ahli nasyid ni dia heran juga kalau ahli nasyid tak ada nombor telefon saya, sebab nombor telefon saya ni macam mak pada munsyid Malaysia. Munsyid. Munsyid dengan saya Okey. tu dia anggap saya macam mak lah. Orang kata kalau apa-apa dia orang memang rujuk pada saya. Tak ada masalah. Boleh hubungi saya, minta dengan Dakmi ke apa secara lebih ni lah. Ya, kalau ada masalah ya. Kalau tunggu kelas seminggu sekali je. Okey. Terima kasih Cik Saiful. Lagi siapa lagi nak tanya? Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Cikgu ni yang cikgu vokal untuk EF apa semua tu ke? Ya, itu salah satu pengalaman. Alhamdulillah. Seronok lah cikgu boleh jumpa berdepan macam ni. Nanti tahun depan kita buat perjumpaan sahabat-sahabat Cikgu Siti Hajar. Kena datang tu nanti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Syukur. Ada soalan lain? Campur pula. Kelas campur hari ni. Kelas campur tak apa. Boleh je. Kan? Jangan sempat. Kalau sebab siapa yang main mata saya nampak. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Tak adalah, gurau je. Ya. Okey. Alhamdulillah kita ditemukan dalam majlis yang penuh barakah ni. Semoga dirahmati, semoga Allah permudahkan urusan kita dalam memahami ilmu yang memang pada saya sangat bermanfaat, betul. Ilmu yang pada ketika saya belajar dulu, orang melihat ilmu ni hanya diguna pakai dalam menyanyi kan. Jadi bila saya dapat kembangkan ke arah yang berbeza macam ni, saya rasa sangat bersyukur sangatlah sebab Allah mudahkan perjalanan itu dan sangat seronok buat kelas-kelas ni. Lagi bila dah ramai-ramai lagi seronok sampai teruja sangat kan. Sampai rasa macam apa nak cerita ni hari ni ni. Banyak sangat nak cerita, nak share. Alhamdulillah. Okey. Lagi ada siapa soalan? Tak pertanyaan? Ini vokal untuk Taranum ke cikgu? Soalan yang sangat baik. Okey. Vokal saya tidak mengajar secara taranum tu bukan kerja saya lah. Tapi kelas vokal ni membantu untuk orang yang minat nak bertaranum. Sebab nanti bacaan kita akan dapat alunkan. Ada orang dia baca tegak aja, tapi melalui kelas vokal ni kita dapat alunkan suara kita. Jadi bila kita mahir mengalunkan suara tu, pergilah cari guru taranum. Belajarlah taranum. Ya. Dan siapa yang dah ada kelas taranum, dah ada masuk kelas taranum, ada masalah dari sudut pernafasan, dari sudut kemampuan mengeluarkan bunyi koror, bunyi jawab-jawab, selalu itu yang dua suara paling susah sekali. Boleh tanya dengan saya lah, boleh dibina. Itu semua boleh dibina. Ya, melalui teknik-teknik yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Okey. Lagi siapa? Ramai ni masuk ni. Orang cuti merdeka ni. Apa ni?
Kelas lain banyak yang cuti ke? Kelas saya berjalan jadi ramai orang masuk ni. Mujurlah hari ni. Elok sikit ni penampilannya. Kalau tidak kan. Memang lawa lah apa ni Betul cikgu. je cikgu. Itulah rasa minat kata sebab saya dah lama saya ingin nak belajar Terenum and then masalah saya ialah pernafasan saya sebab nafas saya macam pendek. Saya tak ada penat apa, tak ada penyakit apa, tapi bila saya mengalunkan suara untuk membaca tu nafas tu tak sampai. Jadi terpaksa kena potong ayat tu barulah boleh sikit-sikit. Baiklah, jomlah kita cerita. Tapi sementara saya bercerita tentang teknik-teknik vokal ni, kalau ada soalan, just tekan apa tu tanda tangan tu Ada soalan tu buka mikrofon tanya, tak ada masalah. Jangan risau. Sesi kita ni, pertemuan kita ni, saya tak buat secara formal. Saya buat santai je. Santai di mana semua orang enjoy, seronok, fun. Tak ada kelas online ni, kebanyakan kelas saya pun biasa jadi pelajar online lah. Kadang-kadang kita tengok, kita masuk kelas tu, lesu betul lah macam tu. Jadi kita tak nak lesukan suasana ni. Kita nak semua orang kena aktif. Aktif untuk bertanya, tak apa masalah, tak faham ke apa, angkat tangan aja. Saya tak faham lah, ulang balik ke apa ke, cakap aja. Okay, tu anak-anak nak dengar sekali boleh, tak ada masalah. Nak belajar satu account ni boleh masuk lah berapa ramai nak masuk, tak ada masalah. Okay. Marilah kita cerita pasal vokal. Tolong catat sebab kalau tak catat rugilah sebab benda ni. Saya rakam dulu. Saya rakam jadi dia orang boleh share nanti recording tu. Dah ada rakaman dah. Okay. Jadi, kita cerita macam ni. Pertama sekali dia punya pembukaan dia ialah suara adalah tubuh badan kita. Vokal tu suara. Vokal itu suara. Vokal tu maksudnya suara. Suara adalah tubuh badan kita. Itu paling penting sekali kita nak tahu supaya bila kita mainkan suara kita, kita pastikan minda kita sihat, kita pastikan emosi kita sihat, kita pastikan badan kita, fizikal kita sihat. Sebab mengeluarkan suara, kerja kita sebagai pemain suara ni, tenaganya kena tinggi seperti seorang ahli sukan. Ahli sukan, bukan sekadar sukan-sukan biasa. Maknanya seorang pemain bola sepak, seorang pelumba basikal, seorang perenang, dia punya energi dia macam tu. Seorang peninju ke apa ke, energi seorang pemain suara ni sama macam seorang ahli sukan. Okey. Jadi Cik Amian tolong offkan mikrofon dulu ya. Okey cikgu. Ya, sebab dia bunyi mengganggu. Okey, alhamdulillah. Jadi kena bertenaga. Kalau kita bersuara, jangan bersuara dengan keadaan ataupun dengan perasaan yang bimbang, yang takut-takut, malu-malu. Malu kalau kita cakap yang tak elok lah. Tapi kalau kita nak bertanya soalan, tanya je. Saya nak bertanya. Jangan, cikgu saya nak tanyalah ni macam mana ni. Tu kendur aja kan. Jadi tenaga akan membazir lah. Tenaga tu tidak terbina. Okey. Untuk nak menghasilkan bunyi ni, ada tiga perkara yang kita kena tahu. Yang kita kena tahu. Tapi kalau bukan tahu saja, faham. Dan boleh kita menguasainya, menggunakannya. Tiga benda ni dalam badan kita. Sebab tu kena faham betul-betul. Matlamat saya ialah semua peserta yang pernah masuk kelas saya ni, satu hari nanti dapat berkongsi semula kepada orang lain. Itu matlamat saya. Sebab tu saya nak orang faham. Saya nak orang selalu tanya, saya nak orang selalu buat apa semua ni supaya boleh kongsikan ilmu ni kepada orang lain. Ya? Okey. Jadi kita kata ada tiga perkara, iaitu perkara itu ialah mekanisme suara.
mekanisme suara. Saya typekan dekat ruangan komen ni supaya mudah. Mekanisme suara. Tu dia. Cikgu minta maaf cikgu. Ulang balik yang tadi yang mula-mula tu saya tertinggal. Apa yang dikatakan mengenai dengan suara tu? Suara adalah tubuh badan kita. Suara adalah tubuh badan kita dan untuk memainkan suara dengan baik, kita kena ada minda yang baik, emosi yang baik, fizikal yang baik. Jadi tiga-tiga tu kena pastikan kita sehat walafiat dari sebarang gangguan. Gangguan apa yang selalunya? Gangguan rasa malu, gangguan rasa bimbang, gangguan rasa takut, gangguan fikiran yang ataupun fikiran yang mengatakan suara aku tak sedap, inilah itulah. Memang dia ganggu. Maknanya minda kita tak boleh fikir benda-benda macam tu. Minda kita fikir nak buat je. Kalau salah cikgu ada, cikgu betulkan. Kalau salah cikgu ada, cikgu betulkan. Macam tu. Dan emosinya, emosi kita sedih kerana gangguan emosi lah. Kerana ada masalah ekonomi, masalah perhubungan, masalah macam-macam yang mengganggu kehidupan kita. Jadi kita tak boleh lepas dari masalah tu. Semua orang akan menghadapi masalah tu. Pasti akan ada ujian-ujian dalam hidup. Tapi kita kena smart, kita kena bijak, kita punya cerdik untuk nak meletakkan masalah-masalah tu di satu tempat. Masalah tu kena selesaikan. Tapi ketika kita buat kelas vokal, kalau perlu minta tolong saya bantuan, pandangan, cadangan, nasihat, bagi tahu. Bagi tahu cikgu saya ni ada masalah lah, anak saya ni selalu balik malam ke apa, macam mana nak. Kita bincang boleh, tak ada masalah. Sebab kalau masalah itu tidak selesai dan dia akan mengganggu kita punya emosi dan minda kita, suara tak akan dapat mainkan dengan baik. Jadi itu dia rahsia-rahsia yang kita kena bina lah. Bina yang orang kata kadang, I tengok you ni macam tak ada masalah. Mana ada orang hidup tak ada masalah, betul tak? Tapi kita taruh tepi masalah tu. Apabila kita jumpa orang, yang saya sarankan, yang mana-mana pun saya selalu kata ialah senyum aja, happy je. Kecuali saya jumpa Hajar lah. Hajar dah lama kenal saya, dah dekat 3 tahun dah. Saya jumpa dia, pergi Ipoh jumpa dia, bolehlah mengadu sikit. Tapi tak pernah lah pun mengadu apa-apa pun. Saya kalau mengadu susah pun saya cerita dalam bentuk yang kelakar. Dalam bentuk yang seronok. Macam, tak heran betul lah. Tak ada macam, aku sedih lah Jar, macam mana Jar. Tak ada. Ya, banyak lagi sedih lain yang kita nak hasilkan daripada sedih yang benda-benda macam tu. Ya, tapi masalah tu kena selesaikan, bukan kena lupakan, tak boleh dilupakan. Okey. Ada 3 mekanisme. Mekanisme suara ni ada 3. Saya suka perkataan 3 ni sebab kita kalau ambil air sembahyang pun 3 kali. Kalau kita baca apa pun 3 kali. Banyak dalam Islam pun banyak 3. Jadi bila kata mekanisme ni 3, saya macam masa belajar dulu saya tak tahulah, saya tak pedulilah, belajar aja. Tapi bila saya mendalami lama-lama saya dapat faham yang okey, dia ada kaitan yang sangat dekat dengan Allah, sangat dekat. Sebab itu Allah kata perbaikilah suara untuk membaca Al-Quran. Itulah pesanan ibu saya, pesanan mak saya, arwah mak saya pesan. Pandai menyanyi, pergi belajar sampai pergi belajar menyanyi tu. Pandai. Mak saya tak cakap macam ni. Mak saya cakap lembut. Mak saya cakap macam ni. Mak saya cakap, kamu dah pergi belajar, dah menyanyi. Mak dengan ayah dah benarkan kamu belajar muzik. Suara yang baik tu, jangan nak nyanyi je. Gunalah untuk mengaji. Macam itulah mak saya kata. Tapi anak dia seorang tak ada pun yang cakap lembut macam mak. Semua pang. Mak saya sangat lembut dan sangat halus bahasanya. Okey. Jadi
duk teringat lah. Bila kita menyanyi ni kan duk teringat. Bila macam manalah ni mak aku pesan ni suruh mengaji ni tak macam manalah ni. Tapi kita katakan bila saya dah sampai tahap ni, saya kata Allah itu hebat. Allah caturkan apa yang saya sepatutnya buat tu pada, sebab Allah yang tahu waktu yang tepat, bukan kita. Kita cuma ada keinginan aja. Satu hari nanti saya nak bawa masuk kelas vokal ni dalam masjid. Dalam masjid tu maknanya ke dalam Islam lah, ke dalam agama kita. Jadi waktu tu kalau agaknya waktu tu adalah orang panggil pertandingan nasyid antarabangsa, pertandingan nasyid kebangsaan, pertandingan itu, pertandingan ini. Ikutlah dekat masa tu pusat Islam. Dekat pusat Islam tu banyaklah. Kalau itu yang kita kata, kalau pergi jadi juri pertandingan nasyid, pergi pusat Islam aja, bertudung litop lah. Keluar je daripada pusat Islam, buka macam tu lah kan hidupnya. Bila saya fikir ketika itu, saya dah bagi tahu juga pada beberapa orang yang, pada ustaz-ustaz yang saya kata, sebenarnya vokal ni boleh je kalau nak buat dalam bentuk, dalam Al-Quran, orang azan apa semua. Tapi tak pernah orang percaya sebab kita punya gaya hidup tu pun macam mana orang nak percaya, betul tak? Jadi apabila pada satu ketika bila Allah kata waktu itu sampai, Allah kata inilah masanya, benda tu jalan aja, senang sangat. Tum jalan macam tu. Saya pun rasa macam masa tu kita pun dah faham dengan keberadaan Allah, semuanya Allah yang bagi, semuanya Allah yang izin. Jadi alhamdulillah, dan dari situ saya belajar banyak lagi perkara ya, banyak lagi perkara, bukan sahaja dalam kerjaya, dalam pembinaan suara, tapi juga saya belajar tentang banyak perkara tentang memahami keberadaan Allah dalam hidup kita. InsyaAllah ya, sebab kita dikelilingi oleh orang-orang yang hebat-hebat saya rasa saya kerdil, memang kerdil sangatlah bila kita kata walau bagaimana nama kita disanjung-sanjungkan dalam lagu Selimut Putih kan, disanjung-sanjung engkau, dah kata macam mana disanjung pun nama kita di dunia ni. Yang paling takutnya bila masuk ke akhirat besok, masuk dalam kubur tu, nama tu Allah tak kenal. Itu yang saya bimbang ya. Jadi kita kata it's okay lah, siapa saya itu latar belakang saya tu tak apalah, bolehlah happy-happy. Macam Puan Hasimah tadi kata, oh cikgu AF ya, tu yang saya menari tu kan. Ya saya cikgu AF, okey je kan. Apa nak belajar cikgu. Ya? Cikgu hebat. Allahu Akbar, subhanallah. Saya suka. Kalau dulu memang selalulah ikut AF juga. Orang kata saya garang, Puan Simah. Ya. Tapi garang bagus. Ya. Ada orang takut, dia nampak je muka saya terus dia takut. Saya kata walaupun saya ni apa cerita pun manusia biasa yang tak boleh nak makan orang lain. Saya kata macam tu. Ya, alhamdulillah saya belajar banyak dalam menangani diri saya, menangani amarah saya. Sebab saya cikgu kan, ada kuasa. Cikgu ni kan kuasa dia besar, nak marah anak murid tak boleh buat, nak marah anak murid ni nak marah. Jadi bila saya faham tentang amarah itu adalah sifat yang tak elok, saya belajar untuk mengawal. Saya belajar sampai kalau murid saya yang 30 tahun dulu jumpa saya pun macam cakap, macam mana cikgu sekarang baiklah tak macam dulu. Saya kata dulu saya baik juga, tapi saya tak tahu nak menggunakan kebaikan tu macam mana. Dulu saya tak jahat pun, cuma saya agak kata panas baran. Mudah nak naik darah. Mungkin usia pun lah mempengaruhi ya. Tapi sebab itu saya suka kongsi pada orang-orang muda, jangan tunggu usia tu dah macam saya baru nak faham tentang perkara-perkara yang baik. Dia jadi rugi. Kalau orang cerita, kalau ikutkan macam tak nak dah buat kelas, dah nak duduk beribadat aja katanya kan. Tapi nipu juga. Pernah juga tak buat kerja. Kononnya nak tumpukan sebab banyak sangat dosa kan. Tak jadi juga. Dan kita faham rupanya jambatan kita ke akhirat tadi itu, ke tempat yang baik itu adalah menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Jadi konsep hari ini cikgu bantu orang yang macam saya yang tak tahu.
InsyaAllah. Sebab konsep, memang sekarang misi saya dari umur saya 50 tahun, ni dah nak dekat 60. Misi saya sekarang hanya nak kongsi ilmu yang saya ada je. Kongsi je. Saya tak ada masalah. Dia tak ada sebab puas dah kerja yang orang tanya, berapa 1 jam cikgu, berapa 1 jam, berapa ni, kepala jadi pening. Bila ku cakap harga, orang tak mampu bayar katanya kan. Jadi pening. Allah hebat. Allah ajar saya benda tu. Allah ajar saya. Allah bagi pengalaman saya. Orang tanya. Sampai saya dah macam, akhirnya Allah bagi rasa tu, rasa malu. Rasa malu untuk nak cakap berapa 1 jam, berapa 1 sesi, malu. Malu sangat nak cakap. Jadi bila saya fikir, macam mana ni kan. Allah bagi ilham. Allah juga yang bagi ilham. Allah bagi ilham pada saya, dahlah engkau. Tak payahlah kau berkira sangat dengan ilmu yang aku pinjamkan kat engkau ni. Aku bagi engkau percuma je. Yang kau nak kira-kira dengan orang buat apa? Itu yang saya jumpa dan sampai hari ni lah saya buat kelas tanpa mengenakan sebarang charge lah. Tapi saya kata saya galakkan sebab ada orang juga mana boleh cikgu duit kopi, duit minyak, duit telefon apa segala kan. Jadi tak nak bising. Saya kata saya galakkan untuk orang berinfak ataupun bersedekah. Sebab sama-sama win-win situation. Orang lain pun nak buat pahala juga kan. Jadi infaklah kat mana-mana. Kalau ni kat kelas SPAQ, infaklah kepada SPAQ untuk penggunaan mereka untuk kelas-kelas yang lain. Jadi membantu. Sebab tu saya suka kalau ramai ni, wah bagus. Jadi itu cara SPAQ ni, Sahabat Penjidat Al-Quran, untuk menganjurkan kelas-kelas yang berbentuk kelas-kelas kebaikan macam ni untuk orang lain. Jadi kita dengan cara tu je lah. Berapa tak ada pun kenakan sebulan berapa, tak ada. Terpulang. Lepas tu tak payah nak apa orang kata, tak payah nak report. Okey nak hantar receipt ke, tak payah. Masing-masing tahu. Kalau ada di antara kita ni yang hati dia berdetik, si Mah tu bayar ke tidak? Itu masalah dia lah. Dia biar dia urus dengan Allah. Jadi kita nak belajar bersihkan hati kita kan daripada kata-kata itu. So kita terpulang saja. Kalau saya bagi lebih, saya ada lebih, saya bagi lebih, niat saya untuk sahabat-sahabat yang lain untuk belajar. Jadi tabung pendidikan. Fi sabilillah. Okay? Alhamdulillah. So itu mekanisme tu ada 3. Yang pertama iaitu orang selalu sebut pernafasan. Sistem pernafasan. Itulah yang ramai orang kata, tadi Puan dan Embun, Puan siapa tadi kata, nafas tak panjang. Sebabnya Puan, otot pernafasan tak kerja. Siapa yang tahu bila kita nak bernafas kita memerlukan otot pernafasan? Orang barulah. Di mana letaknya otot pernafasan tu? Otot pernafasan tu letaknya di bawah tulang rusuk kita. Kejap, saya ambil miniature kejap. Sebab tak sangka ramai orang kan, saya kena tunjukkan miniature kejap. Makin ramai orang masuk. Alhamdulillah. Okey, boleh nampak? Ni paru-paru kita. Okey. Dalam tu ada jantung apa semualah. Nampak ya? Ni paru-paru kita. So otot diaphragm tu ini. Dekat bawah ni, kat bawah tulang rusuk. Kat luar ni ada tulang rusuk kan, dalam luar paru-paru ni. Inilah otot diaphragm kita. Sekeliling lah ni. Macam tu. Jadi bila kita bernafas, otot ni kan dia tolak apa ni? Paru-paru ni, macam ni. Dia melengkung ni, dia menolak paru-paru. Dia kena mengembang. Dia kena mengembang ke bawah. Otot ni melengkung macam ni, dia kena mengembang macam ni. So paru-paru akan jadi lebih besar, lebih menyerap
udara, bukan lebih besar, sorry. Dia akan menyerap lebih udara. Bila kita tarik nafas, dia kembang macam ni. Maknanya paru-paru ada ruang lebih banyak untuk menyerap udara. Otot tu yang nak kena dilatih. Otot tu yang nak kena dibina. Susah, memang susah sebab dia dekat dalam. Tapi ada banyak cara lah. Cara pertama pertama mengikatkan pinggang kita dengan selendang. Ataupun memakai bengkung. Memakai bengkung pun membantu untuk menjadikan otot itu bekerja. Okey. Jadi mekanismenya dipanggil mekanisme sokongan bunyi. Mekanisme sokongan bunyi. Ya, iaitu sistem pernafasan. Dia kena bagi tahu mekanisme sokongan bunyi iaitu sistem pernafasan. Mekanisme sokongan bunyi dia itu adalah menyokong bunyi itu supaya keluar ke atas. Bunyi tak boleh keluar, udara tak boleh keluar menghala ke bawah. Kalau udara menghala ke bawah, suara takkan lantang. Macam soalan Cik Ya Fuzu ni, Assalamualaikum cikgu, apa rahsia suara lantang? Kalau saya cakap kuat, suami dan anak-anak cakap ibu marah walaupun saya tak marah. Ya, sebab kita tidak menyokong suara dengan udara. Udara itulah energi kita. Udara itulah tenaga kita. Kalau tenaganya lemah, tapi kita nak suara tinggi, jadi macam ni lah. Udara lemah, suara tinggi. Jadi macam menjerit, macam marah. Kita nak udara dengan suara ni, dia menyokong macam ni. Suara tinggi, nak buat apa tu? Jomlah makan. Hei, jangan nakal. Macam tu lah. Dia naik je. Jangan udara tu lemah kat bawah. Itu yang kita nak latih ni. Jadi kena faham biologi lah. Biologi, kita kena kenal tubuh badan kita, kena buka lah, Google lah tentang badan kita ni macam mana nak tengok dari dalam. Okay. Kemudian bolehlah nak lantang mana suara lantang aja, tak payah jerit sebab udara itu banyak. Udara tenaga itu solid. Jadi nak pergi mana suara tu boleh pergi dengan selesa. Orang dengar selesa, kita keluarkan pun selesa. Itu di antara prinsip belajar vokal ataupun prinsip seorang vokalis. Apabila kita bersuara, orang yang mendengar selesa, kita yang hasilkan pun selesa. Benda-benda macam itulah. Okey. Itu mekanisme pertama. Bila kita tarik nafas, otot tadi mengembang. Dia kata diaphragmatic and costal breathing. Diaphragm ni otot tadi tu namanya diaphragm. Dan dia berada sekeliling pinggang dan dia akan mengembang, diaphragm tu mengembang dan sekeliling pinggang kita mengembang. Boleh rasa, memang boleh rasa. Tapi untuk orang baru mungkin rasa tu tak besar. Sebab otot tu masih lemah. Tapi boleh buat. Ramai yang dah dapat dah pun, ya, insya-Allah. Okey. Syarat nak bernafas. Syarat nak tarik nafas tu macam mana? Okey, syarat sah dia. Pertama, tegakkan tulang belakang. Kalau kita duduk dengan tegak. Seolah-olah kalau kita duduk, tulang tongking kita tu tidak boleh menyentuh tempat duduk. Kita tak boleh duduk macam ni. Ni duduk tegak juga tapi tegak yang tulang tongking kita akan meninggi. Tulang tongking hujung tailbone kita tu akan terangkat tinggi. Kalau tailbone tu ke bawah menyentuh tempat duduk, maknanya posture kita tak betul. Kedudukan badan kita masih salah. Okey, jadi susah nak dapat udara, susah nak dapat teknik pernafasan betul. Kalau cara kita duduk salah. Berdiri tak ada masalah lah, berdiri pun memang kena tegak ya. Okey, saya tunjuk. Cikgu kena melentik sikit lah cikgu. Seolah-olah melentik. Dia ada cara lagi ni. Bagus. Melentik dulu. Yes. Melentik. Melentik. Betul. Kemudian kempiskan perut. Otot perut tu ditarik. Dikemaskan. Dikempiskan. Bukan senang. Sebab itu saya kata pakai bengkung tadi memudahkan.
Okay? Dah tarik otot perut tu, kempiskan perut. Kemot. Kemot. 3 benda tu. Tegakkan tulang belakang. Pastikan tulang sulbi tidak menyentuh tempat duduk. Kempiskan perut dan kemut. Okay. Jadi 3 keadaan ni kena dibiasakan. Jangan tunggu nak baca Quran baru buat. Masa makan buat, masa solat buat, masa apa-apa duduk pergi kenduri buat. Buat aja. Jadikan dia habit. Jadikan dia kebiasaan. Solat, berapa kali duduk antara 2 sujud? Berapa kali duduk tahiyat? Berapa kali? Banyak kali. Jadi kalau sehari 5 kali kita solat, 5 waktu, dalam satu waktu je dah ada 4 rakaat, dah ada berapa kali, memang kita boleh betulkan kita punya tulang belakang. Dan dada kita sentiasa terbuka. Tak boleh macam bongkok, tak boleh bongkok. Bahu kita mesti dalam keadaan yang selesa. Tak boleh tegang, tak boleh berat, tak boleh keras. Dia boleh buat exercise macam ni. Okay? Tengkuk ni leher kita dan tengkuk kita tak boleh kejang, tak boleh kaku, boleh bergerak kanan dan kiri. Apa suara kita nak keluarkan, cubalah gerakkan kanan dan kiri. Tinggikan, rendah ke, apa semua boleh gerak. Kalau dia tegang ni, kat belakang ni tegang, maknanya ada masalah. Masih ada masalah. Tu dia punya ni ya. Terima kasihlah menaikkan syarat tarik nafas semua tu. Alhamdulillah. Okey. Itu mekanisme pertama. Okey. Kita nak pergi ke mekanisme yang kedua. Jangan tinggal mekanisme pertama tadi. Maksudnya kembangkan dada juga ke cikgu. Kita tak perlu fikirkan pasal dada tu sebab dia memang automatically bila kita punya otot tu mengembang, kita punya torso ataupun abdominal kita memang akan mengembang. Kalau saya cakap dada juga mengembang, nanti kita fokus pada dada. Dia jadi salah. Tak boleh fokus pada dada. Fokus hanya pada pinggang. Okay. Kejap saya check. Kena check juga bila soalan-soalan dah timbul ni. Takut silap kan. Okey, kita pergi mekanisme yang kedua. Okey. Sebenarnya bila kata coastal breathing ni, dia lebih tertumpu kepada relate kepada kita punya tulang rusuk. Bukan dada Sebab dada banyak kat depan sini. Tulang rusuk. Tulang rusuk kita di bawah sikit pada dada. Betul tak tulang rusuk kita? Bawah sikit pada dada. Dia tak ada kat dada atas ni. Tulang rusuk kita bawah ni. Ya. Okey. Boleh faham. Tak apa, jangan risau-risau. Pertaining to the ribs or the upper sides of the body. Jadi kita punya nafas bukan pada perut. Selepas ini tidak ada lagi istilah nafas perut. Tak ada lagi istilah suara perut. Tak ada lagi apa-apa berkaitan perut. Perut hanya bila kita pergi makan nasi biryani. Kita kena sediakan perut. Okay. Maknanya diaphragmatic and coastal breathing. Itu dia betul-betul. Betul-betul kat bahagian kita punya upper sides of your body. Ya. The ribs tu kita boleh rasa dia mengembang. Ya. Okay. Itu dia. Mekanisme yang kedua ialah mekanisme pengeluar bunyi. Mekanisme pengeluar bunyi iaitu sistem gemaan. Sistem gemaan. Sistem gemaan kerana suara yang keluar ni kena bergema, tak boleh dry. Kena bergema.
Tapi kita tak perlu dengar gema tu macam echo. Echo kan berulang-ulang kan. Bergema, tak payah macam tu. Bergema. Ada bunyi gemaan. Resonance. Ada bunyi gemaan. Kerana udara haruslah dibawa keluar menuju ke depan melalui rongga hidung. Melalui rongga hidung. Itu kita punya target dia punya energi kita mesti naik ke atas dan keluar ke hadapan melalui rongga hidung. Tu dia. Ya, kena rasa baru kita punya energi akan tinggi. Kalau tidak, kalau kita tak fikirkan rongga hidung ni, kita cakap macam ni je lah. Macam ni je. Nyanyi pun macam ni, baca Quran pun macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam tu je. Tapi bila kita bernafas dan kita rasa nak bawa nafas kita melepasi tulang pipi ni, melepasi frekuensi tu, kita hantar ke atas, bunyi suara kita akan berbeza. Kalau kita menyanyi negaraku, dia senang aja keluar. Kalau tidak negaraku, bunyi macam tu. Dia mesti ada unsur gemaan. Ada unsur gemaan. Negaraku. Sebab tu bunyi tu kena dalam terowong. Istilah dalam vokal dipanggil bunyi yang bulat. Rounder sound. Tapi orang selalu salah faham bunyi bulat, sangka kan kena buat bulat. Tak perlu buat bulat. Rounder sound ni maknanya udara kita padat dalam lorong dia. Udara kita padat keluar melalui lorong yang kita bina ni. Lorong kita kena bina sendiri. Kita kena bayangkan. Lorong suara tu keluar, daripada sini ni ada keluar. Macam ni lah lorong. Macam saya panggil dia terowong lah, terowong suara. Sebab terowong selalunya panjang, mungkin 300 meter panjang. Ya, jadi kita boleh rasa udara penuh dalam tu. Menyelam pun salah satu latihan kan, paling mudah masukkan kepala dalam baldi ada air. Betul tak cara ni? Boleh je. Apa-apa. Hati-hatilah kalau masukkan air kepala dalam baldi kan, silap-silap tersedut pula melalui hidung kan. Takut itu je. Tapi tak apa, boleh je. Kalau pandai cara dia tak ada masalah. Apa cara pun tak apa. Dia tidak ada satu kata tak betul ke, tak tepat ke apa. Buat je. Okay. Jadi untuk menghasilkan bunyi ni, mekanisme ni bukan sahaja pentingkan rongga hidung ni kena buka. Sebab dekat dalam tengkorak kita ni, dalam tengkorak kita nampak rongga yang paling banyak ialah di sini. Rongga kat sini dia luas. Mana ada rongga lain lagi luas? Ni dalam kepala, dalam tengkorak kita ni. Rongga kita nampak. Dekat sinilah akan terjadinya, di sini dipanggil tone placement. Ke rumah suara. Dipanggil rumah suara. Tone placement. Kedudukan suara. Di sinilah kedudukan dia. So udara lalu, dia keluar. Dia tak boleh keluar macam ni terus. Dia akan membuat satu, macam ni. Dia membuat satu pergerakan circulation. Dia bergerak. Zoom. Macam tu. Boleh bayangkan tak? Macam ni Saya dari sini dia naik. Barulah udara tu betul-betul padat. Kalau kita terus je keluar, itu boleh jadi sengau. Ni jalan keluar terus. Tak boleh. Dia kena apa macam kita gaul dia dekat sini supaya dia boleh keluar padat. Dia keluar padat. Okay? Itulah dia mekanisme pengeluar bunyi. Latihannya dengan membuat humming. Betul-betul semua keluar kat hidung. Lupakan bahagian sini. Lupakan bahagian leher ni. Semua keluar kat sini. Cikgu dari Ya? Keluarkan bunyi tu daripada Hidung. ke hidung ke? Hidung. Hidung Sebab- aja. Hidung aja. Dengan tersenyum dan keluarkan.
Ketik. Berapa lama nak kena tahan tu? Berapa lama nak kena kawal tu? 15 saat. 15 saat nak kena kawal tu. Sinus, okey. Dia bukan sinus ya. Bila sinus adalah rongga yang dekat atas ni. Ni rongga sinus. Ni memang ada rongga sinus. Kita guna rongga nasal cavity je. Nasal cavity. Ya. Tapi dia mempengaruhi lah. Sinus ni akan mempengaruhi lah benda-benda. Sebab dalam kepala kita benda ni semua seni-seni semuanya. Sangat seni. Allah ciptakan kita manusia ni sangat seni. Jadi kita kadang tak boleh tercapai di akal panjangnya usus tu berapa panjang. Semua tu kena, sebab tu kita kata Masya Allah kan memang hebat. Okay. So bunyi humming tu 15 saat. 15 saat. Rasa betul-betul dekat ni. Betul-betul dekat. Saya kata triangle ni. Ni. Triangle. Betul-betul rasa ni. Ni. Kalau dilukis daripada ubun-ubun ni. Macam ni lah. Rasa macam ni. Dia tak boleh. Dia kena. Boleh dengar suara saya humming tu? Boleh. Bukan. Cuba Bukan. Cuba lagi. Ulang lagi cuba. Ulang lagi. Ya, nak ulang ni. Ni bukan bukan tapi buka rongga-rongga ni. Buka semua. Kalau kita buat rendah pun hantar kat sini. Okay, lepas tu kita akan rasa gatal-gatal kat bibir ni. Okay. Hidung pun akan rasa gatal nanti. Okay. Itu dia proses dia. Boleh. Syukur. Okay. Itu dia mekanisme pengeluar bunyi. Alatnya yang kita kena kenal ialah vocal cords. Vocal cords. Saya type dekat sini. Vocal cords. Kalau nak Google lah. Kalau nak tengok lah. Dia ada. Maknanya saya tak huraikan banyak-banyak. Saya hanya huraikan untuk kita guna je. Yang huraian yang lebih-lebih dalam tu carilah untuk pemahaman. Vocal cords. Ataupun orang Melayu kata pita suara. Pita suara. Ya, macam mana bentuknya, macam mana rupanya, boleh Google lah. Peti suara, pita suara. Ya, dia ada kalau dalam biologi dia kata larynx and pharynx. Larynx, Y-N-X and pharynx, P-H-A-R-Y-N-X. Dia panggil Cikgu ni sampai pukul apa cikgu? Sampai pukul apa ya ni? Sampai pukul berapa kita tanya peserta yang biasa dengan saya? Miza, sampai pukul berapa biasanya? Lalu 11 lebih. Selalu 11 lebih. Betul. Ada tu kadang 4-5 orang tunggu lagi sampai pukul 12, pukul 1 pun ada. Tak apa, kalau ada urusan saya benarkan keluar. Itu je. Saya memang tak boleh berhentikan kelas selagi tak faham. Okay. So kita kata ada pita suara, ada mana peti suara lah orang Melayu kita panggil macam tu. Sebenarnya paling tepat ialah pita. Sebab dia peti ni keras. Kalau peti dia keras, kalau pita dia akan fleksibel, dia akan vibrate. Vocal cords ni akan vibrate, dia akan bergetar. Getaran itu yang kita kena bawa sampai atas ni, pakai kat rongga-rongga ni. Baru kita keluarkan. Nak bagi rongga ni terbuka, kena senyum. Hati yang senyum, bukannya bibir je senyum. Hati senyumlah dari hati.
Duniamu bersari. Senyum bukan dari mulut. Kalau senyum mulut, dia takkan dapat membuka rongga tu. Jadi carilah praktis. Tengok cermin, praktis. Okey. Jadi kita kata latihlah selama 15 saat. Kawal pergerakan kita. Bila kita dah kenal rongga tu, dah keluar cantik, udara keluar, barulah kita buka mulut. Dengar macam ni bunyi dia. Tak boleh berubah. Dengar baik lagi sekali. Takut sebab online ni kadang tak boleh dengar. Bunyi tu tak boleh berubah. Udara tak boleh turun ke bawah. Udara sentiasa ke atas. Bunyi depan aja cikgu. Ya? Bunyi depan aja. Lepas tu Ya. hilang. Depan aja, yes. Bunyi kat depan aja. Kalau tangan saya buat macam ni, ini menandakan udara tu bergerak begitu. Masukkan ke dalam. Udara keluar daripada paru-paru kita. Tapi saya buat kat luar macam ni lah. Dia sebenarnya kat dalam ni yang berpusing macam tu kan. Jadi kita kata macam ni. Dia dah lah berpusing dan dia bergerak. Dia tak boleh pusing kat situ je. Dia pusing dan dia bergerak. Nampak? Macam tayar kereta. Tayar kereta pusing dan bergerak. Bunyinya awal aja lah cikgu. Bunyinya awal. Yalah macam cikgu cakap. Lepas tu macam tak dengar suara. Ada. Tapi sebab online ni kadang bunyi memang hilang. Itulah sebab tak dengar. Nanti tolong tinggalkan nombor telefon untuk admin masuk dalam grup. Balik admin masuk dalam grup, kita akan share bunyi-bunyi tu. Okey? Okey. Tinggalkan je nombor telefon, nanti admin akan catat lah. Macam tu. Okey, sebab saya punya earphone rosak, jadi saya tak boleh nak pakai earphone. Okey? Okey. Nombor admin itu. Kalau nak terus WhatsApp kat admin pun tak apa. Nombor saya. Admin adalah Wan Siti Hajar. Ini nombor Kak Wan ke nombor Kak Azalia? Kejap Okay, Baharudin buka suara mikrofon. Ya. Saya minta diri dulu. Bateri dah habis. Lain kali insyaAllah saya jumpa. Boleh. Maaf ya cikgu ya. Terima kasih banyak. Ya, tak apa. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Saya pun habis minta diri izin keluar juga. Sekejap je dapat join ya. Belum habis pun mekanisme, tak habis terangkan 3 mekanisme tu. Tak apalah. Boleh. Okey. So, Waalaikumsalam. Mekanisme pertama tadi pernafasan, kita tarik, kembangkan semua tu, kita keluarkan bunyi ni. Orang gelarkan snake exercise ataupun hissing. Ya, hissing. Hissing exercise. Hiss. Itulah bunyi hiss. Tu. Bunyi sin tu. Sifat huruf sin tu. Itu kawal 15 saat. Kawal 15 saat sekata je, tak boleh turun naik, tak boleh sekata je. Rasa udara berjalan macam ni. Udara sentiasa berjalan macam ni. Terus berjalan. Tak ada udara patah balik, tak ada. Jalan terus, okey? Yang kedua tadi humming. Ya, yang kedua tadi humming. Dan
Bila kita dah faham udara pergi tempat tu, kita buka mulut supaya udara terus berada di tempat yang sama, keluar melalui tempat yang sama. Dan yang ketiga ialah mekanisme pengeluar perkataan. Mekanisme pengeluar perkataan, iaitu sistem artikulasi. Sistem artikulasi. Penyebutan. Tapi kalau sebut penyebutan, kita sebut aja. Kita nak articulate. Kita nak menyebut dengan mahraj yang betul, menyebut dengan mengeluarkan sifat-sifat, meraihkan sifat-sifatnya dan memaksudkan perkataan tersebut. Bagi dia maksud. Jangan cakap aja macam tak ada maksud. Saya marah ni. Tak ada maksud lah tu. Saya marah ni. Tak ada maksud. Kalau kita marah, saya marah. Macam tu. Kita tak payah besarkan api amarah tu. Kita cuma tekankan perkataan tu, memberitahu yang saya marah. Macam tu. Memaksudkan perkataan. Menyebut sistem artikulasi ni maksud dia sistem artikulasi iaitu mekanisme pengeluar perkataannya. Sistem artikulasi bermaksud menyebut huruf pada tempatnya dan menghasilkan dan meraihkan sifat-sifatnya serta memaksudkan perkataan tersebut. Tu maksud artikulasi. Jadi kita akan lebih fahamlah nanti insya-Allah. Dia semualah daripada kita punya rongkong ni, lidah kita, gigi kita, gusi kita, bibir kita. Semuanya kerja. Latihannya 2 sebab dia banyak nak kena latih. 1 yang bibir. Kita panggil bubbling. Ya. Dan yang kedua, lidah, kita panggil dia tangtril. Okay. So lidah ni kita keluarkan tu lidah. Kita keluarkan bunyi tu dengan seronok aja, jangan stres. Macam nak bubbling tu kita stres. Stres tak boleh. Dia tengok aja wajah saya ni. Kalau kita buat tongue trill pun, kita macam senyum aja. Buat selama 15 saat. Kawal 15 saat. Kita ada 4 latihan, setiap satu 15 saat, jadi 1 set 1 minit. 1 set latihan tu 1 minit. Jadi latihan dalam kelas vokal bukan latihan membaca Al-Quran tu yang saya nak dengar. Latihan mengeluarkan latihan 4 latihan ni yang saya nak dengar. Untuk saya nak pantau bunyi tu keluar di tempat yang betul atau tidak. Dalam masa 3-4 minggu ni buat latihan ni je banyak. 4 ni buat je selalu. Lepas tu akan tanya betul ke? Nanti dekat kelas tanya bunyikanlah. Ataupun hantar dekat dalam hantar bunyi tu melalui grup tadi tu, hantar bunyi, saya akan komen. Dia akan cepat. Hissing, humming, bubbling, tongue trill. Buat semua. 1 minit aja. Soalannya ialah kalau tak cukup cikgu 15 saat, tak cukup tak apa. Yang penting usaha je. Jangan stres-stres tak cukup. Sebab ramai sebelum ni, itulah saya buat tapi tak cukup. Dia kecewa. Saya buat tapi tak cukup. Tak apalah. Bila saya kata, contohlah saya kata, buat Cik Simah buat. Itulah saya buat cikgu tapi tak cukup 15. Dia risau yang tak cukup 15 tu. Dia yang penting kita buat. Yang 15 tu sebagai satu benchmark aja untuk mencapai ke tahap itu. Kalau mula dengan 8, biasalah orang baru belajar. 8, 10. Mungkin selepas beberapa bulan baru boleh jadi 15. It's okay. Ya, jangan jadikan alasan lah.
Dan jangan malas jangan macam jadikan malas lah buat letih. Dia memang letih. Kita punya otot-otot pinggang kita ni semua ni, bahagian atas perut kita ni semuanya lenguh. Memang lenguh. So jangan ada alasan saya dah tak buat lah cikgu sebab lenguh. Baru nak benakan otot tu dah tak nak buat. Habislah. Namanya pun otot, memang dia akan lenguh. Ya? Okey. Jadi 3 mekanisme tu saya dah kongsikan. Latihan dia saya dah kongsikan, huraian dia. Apa yang tak faham? Sila tanya. Cikgu. Ya. Apa ni mekanisme yang kedua pengeluar bunyi yang tu sebab tak dengar habis cikgu, tak dengar sampai ujung. Jadi sini ini menggunakan rongga hidung Ya. Rongga hidung. Yang hissing tu hidung juga. Hissing tu mulut. Mulut. Tapi itu udara jangan pergi mulut. Udara pergi juga dekat hidung. Itu yang tak dengar tu, yang tak boleh nak buat tu. Tak dengar tu. Tak dengar langsung Mustahil lah tak dengar langsung. Agak heran juga saya. Separuh. Saya pun tak dengar juga, cikgu. Saya pun tak dengar. Ya, betul tak dengar. Tak dengar lah cikgu. Yelah, sebab online ni memang susah sikit kalau saya tak pakai mic ni. Hissing tu macam suara ular kah cikgu? Ya. Selalunya saya bagi hissing tu ada orang dengar, tapi hari ni tak dengar pula ya. Tak ada bunyi. Tak bunyi. Tak ada. Daripada minggu sudah start saya masuk kelas memang tak ada bunyi apa pun. Bila cikgu ajar macam tu aja. Okey, tak apa. So, kena bagi pada admin nombor telefon. Nanti kita share bunyi tu. Kita share bunyi tu. Anita Ahmad. Anita Ahmad kata dengar. Ya. Bunyi tu bunyi huruf sin. Sifat huruf sin. Sin ya? Bukanlah sin. Bunyi hamas. Hamas lah. Hamas lah sin. Dengar tak Ja? Dengar tak Ja? Saya dengar. Nah dengar. Kalau orang yang dah tahu bunyi tu memang dengar hissing tu. Bunyi dia bunyi angin. Cuba keluarkan bunyi huruf sin tu. Macam tu? Cuba lagi sekali. Bunyi S. Lalu kita buat tapi bukan itu shin. Kita tak nak shin. Kita nak sin. Sin. Sin yang sengih punya lah. Tapi ada rentak dia tak cikgu? Tak ada, straight aja. Straight je. Yang penting straight tu sama. Tak boleh turun naik, kuat pelan tak boleh. Straight sama. 15 saat ya cikgu. 15 saat ya. 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 15 saat. 1 saat 5 sen. Baru pakai 15 sen. Ambil nafas RM10. Banyak nafas, banyak lagi simpan. Boleh? Jadi apa lagi nak tanya? Silakan. Bubbling tu? Bibir. Taring lidah. Macam roh. Tadring. Saya dah sebut tadi, exercise lidah dah saya sebut. Namanya pun tang. Tang tu lidah lah. Apa ni bunyi macam getaran panggil ayam tu. Macam panggil ayam roh tu. Getaran roh tu. Roh. Bukanlah roh. Nampak tu lidah saya. Tu dia. Itu. Bagi ayam ke cikgu? Bagi ayam makan tu ke? Ya. Panggil ayam. Kita panggil ayam. Kenapa suara macam tu kalau cakap?
Cuba tarik nafas dulu. Macam panggil ayam ke cikgu. Cuba cakap pelan-pelan. Nadanya. Dia Panggil ayam ke cikgu. Itu dia. Lembut ni. Dia tak boleh terus tekan aja terus. Tak panggil ayam ke cikgu. Tak boleh. Tenang. Tarik nafas dulu. Panggil ayam ke cikgu, cakap perlahan. Jangan cakap laju-laju. Okey? Itu dia antara salah Maaf ya cikgu aja. Maaf ya. Sabi saya tak ada masalah. Namanya dalam kelas vokal. Kena betulkan lah sebenarnya. Ya. Saya tak ada masalah apa-apa. Tak ada kecil hati pun tak ada. Okey? Jadi kita kata buat latihan tu rasa. Rasa udara tu. Siapa yang, janganlah buat latihan bibir ke. Tapi tak buat pun. Buatlah sekarang. Boleh jadi ke tak boleh jadi? Anita kata dia boleh buat tapi tak begitu jadi. Mana Anita? Boleh keluarkan diri? Cuba keluarkan diri dan buat depan saya nak tengok. Anita cakap dekat sini dia kata bubbling saya susah sikit, perlu banyak latihan. Kod, bukan kod. Memang perlu banyak latihan. Tak ada kod-kod. Ya. Memang tak ada kod. Dia memang kena banyak buat latihan. Walaupun orang yang kata dia boleh buat, banyak benda yang kena dibetulkan. Okey? Mana Anita? Mana munculkan diri? Boleh tak buat Cik Sima? Cik Fauzia boleh buat tak? Shania? Cik Boleh Zulia? cikgu. Tapi Boleh. tak lama, sekejap aja. Tidak apa. Dia berhenti. Bubbling tu. Tak Dan apa. datang. Yang penting boleh. Saya tanya bukan saya tanya lama tak. Saya tanya boleh tak? Jawapan dia boleh. Habis. Boleh. Ya, bagus Cik Fauzia. Terima kasih tepukan pada Cik Fauzia. Terima kasih tepukan pada Cik Fauzia kita kerana sedang membetulkan. Sedang membetulkan. Tu tepuk tangan nampak? Tepuk. Okay. Jadi itu dia cara dia. Ada lagi soalan? Kalau yang tak boleh langsung, macam semua boleh tak nak cakap apa-apa lah. Kira semua boleh lah. Sebab dia orang tak tanya je. Kita jangan pecahkan rahsia apa-apa je. Sampai dia orang tanya minggu depan. Janganlah cikgu. Sebab kita nak ajar orang untuk usaha makan. Bukannya kita kunyahkan. Usaha kunyah dan telan. Biar dulu. Kita cuba latih dulu. Kita cuba latih dulu. Cik Fauzia boleh. Cuba Cik Fauzia buat depan saya tengok. Cik Fauzia. Ya, saya. Cuba buat. Bubbling ya cikgu. Bubbling ya. Bubbling. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Tadi kata boleh. Cuba jangan dongak. Okey, ni apa yang saya tegur pada Cik Fauzia ni, ambil ni. Jangan dongak. Pengajaran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gopoh. Tenang aja. Okey. Ambil nafas. Tak boleh lah cikgu. Okey, cuba Kak Dasiah buat. Kena tekan sikit kot Cik Fauzia, sebabnya baru kan kita kena tekan kat sini sikit. Minta bantuan lah, sokongan. Bawah sikit Kak. Bawah sikit tangan dia. Boleh saya cuba cikgu ajar? Boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebab saya
Sebab saya tekan sini, saya ikut macam Puan Dasiah cakap. Saya tekan Ya, saya. itu dia rahsia-rahsia. Sebab tu saya kena tanya. Kalau tak boleh buat macam mana cikgu, baru saya Tak bagi tahu. Saya tak naklah Tak semua nak jumpa bagi kunci tahu dia, macam ni. cikgu. Apa Tak dia? jumpa kuncinya. Tak jumpa kuncinya. Sebab tu kena tanya kuncinya kat mana. Itu dah. Okey. Puan Dasiah dah tunjuk. Okey. Tapi Cik Fauzia tak boleh rendah macam tu. Itu menekan dekat sini. Tak mau. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Cik Fauzia. Dengar. Ya, saya. Bunyi ni. Buat ni dulu. Hui. Laung dulu. Hui. Cuba. Tapi jangan pakai U. Pakai H. Hui. Cukup. Okey, nanti tarik nafas. Rasa naik atas sini. Keluarkan. Keluarkan. Naik atas. Rasa kat atas ni baru keluar. Cuba. Okey, rasa apa? Rasa apa? Rasa terlepas daripada sini tak? Ya, saya. Ya, sekarang buat bubbling rasa yang sama. Tepuk. Yeah. Tepuk. Itu. Cuba lagi sekali. Kita check balik. Boleh jadi ke tak? Cuba check. Cuba buat. Bubbling ke cikgu? Ya, bubbling, tarik nafas, tenang. Macam kita terapung-apung di atas langit. Dekat awan tu. Okey. Okey. Buat teruskan usaha, okey? Tahniah. InsyaAllah cikgu. Terima kasih banyak. Okey, ni yang angkat tangan ni nak tanya apa? Silakan bukakan mikrofon. Puan Rahimah, Yafuzu, Muhammad Salahuddin, tekan apa raise hand. Kenapa, ada soalan ke? Assalamualaikum cikgu, baru masuk. Ketinggalan. Tertinggal ya. Tak apa, nanti ada rakaman, nanti kita dapat. Tinggalkan, ambil nombor telefon admin ni, nanti boleh dapatkan, hantar nombor telefon, nanti kita bagi. Apa nama ni recording ni. Nombor admin ialah 013 5301065. Saya ulangi nombornya. 013-530-1065. Terima kasih cikgu. Sama kasih. Hantar kat admin, nanti admin sharekan, nanti sharekan apa namanya, apa-apalah yang perlu. Pandailah dia. Sebab adminnya orang bijak-bijak. Senang sikit kerja kan. Okey, bagus. Siapa lagi yang raise hand? Puan Hasnah. Ya, Puan Hasnah, ada soalan ke? Saya nak cuba cikgu. Silakan. Bubbling. Sila. Saya tak pernah join kelas worker ni cikgu. Tidak ada satu perkara dalam hidup kita yang tidak dipanggil pertama kali. Semuanya mesti bermula dengan pertama. Ya, insyaAllah saya nak cuba bubbling cikgu. Silakan. Tarik nafas. Okey, cukup. Tadi saya dah buat dengan Kak Fauzia. Kan saya kata tak boleh keluarkan rendah. Kena keluarkan tinggi. Kena tinggi. Bunyi saya dah bagi tadi. Bunyi dia macam tu.
Macam melaung ke mana? Baliklah. Tak pandai cikgu. Ya, sebab mungkin kita duduk di bandar, kita tak pernah melaung pun. Anak kita pakai telefon je, kat mana balik sekarang. Kalau dekat kampung, anak main basikal ke mana-mana, kita akan laung. Kita akan melaung, panggil anak kat kampung, ajar balik. Dululah saya ingat lagi. Cuba bayangkan. Sayup aja. Dari atas gunung ke kita nampak jurang tu, kita nak laung orang kat jurang tu. Tolong. Nak minta tolong. Cuba. Nak bubbling ke nak panggil cikgu? Buat bubbling tapi bunyi dia sama dengan yang saya cakap tu. Sama bunyi dia. Macam tu. Cuba. Tak boleh. Boleh. Okey, cukup. Okey, boleh tak guna dua-dua tangan? Sebab satu tu dah stres dah kita tengok. Okey, dua tangan ni lembut aja, tekan tu lembut aja. Macam kita tengah nak merasakan pipi tegang ni kan. Macam ni. Cuba. Tarik nafas dulu ya. Miza dah nak keluar. Tak sempat nak membaca. Cepat jaga cuti sekolah. Tak larat dah. Oh yelah, okey lah. Faham. Nanti kita jumpa. Kalau ada apa-apa nak tunjuk minggu depan nak baca ke apa, bagi tahu ya. Boleh tak Cik Anita. Siapa? Oh tadi tu. Yang buat bubbling tadi. Betul ke cikgu? Apa Cik Anita? Saya nak tengok. Okey Anita, cuba tekan, cari tempat yang selesa. Jangan dekat sini. Betul-betul dekat kita punya ni. Tekan. Boleh bunyi. Tadi saya macam ni je tak boleh bunyi macam ni. Okey. Cuba. Boleh kan? Boleh. Okey. Cik Asna, cepat saya nak dengar ni. Saya cuba sekali lagi cikgu. Boleh. Tinggi lagi. Boleh. Teruskan usaha. Dah dapatlah tu. Alhamdulillah. Okey. Cikgu. Siapa nak cuba silakan. Saya cuba cikgu. Saya nak cuba Boleh. Okey. Saya cuba ya. Ya. Silakan. Cik Mbun. Siapa yang cuba tadi tu? Cik Asima. Asima, tinggi Sima, tinggi. Tinggi lagi. Jangan tekan atas ni. Tekan ni dekat pipi. Ni tulang pipi. Pipi ni. Nafas tak cukup. Nafas tak cantik. Tarik nafas betul-betul. Okey, cuba semula. Jadi. Okey. Buat je, teruskan je. Lepas tu, bila dah buat nanti rasa apa terjadi pada sistem pernafasan. Apa yang kita rasa. Bagaimana otot-otot tu bekerja. Semua boleh tanya. Okey? Rasa penat cikgu. Rasa penat. Agaknya dia memberi kau kat cikgu. Memanglah. Mengeluarkan bunyi tadi saya kata apa? Seperti seorang ahli sukan. Sebab tu ramai orang pilih tak nak pergi bersukan. Sebab bersukan tu penat. Dia pilihlah nak jadi penyanyi. Dia ingat menjadi penyanyi tak penat. Sama penatnya macam ahli sukan. Sebab tak pernah buat cikgu. Tak pernah buat, tak pernah latih. Ya memang itu. Dia bukan pasal tak pernah buat.
memang kalau kita buat hari-hari saya buat ni, hari-hari saya mengajar ni, dia punya letih tu memang macam saya bersukan. Memang macam bersukan. Dia bukan orang tak pernah buat atau dah pernah buat. Sebab tu bila orang yang menyanyi tak belajar vokal, suara dia mudah rosak, dia mudah bila dia sampai satu tahap dia tak boleh nyanyi not tinggi. Persembahan dia tak menarik lagi. Macam itulah sebab dia tak faham tenaga tu. Suaranya pecah. Suaranya pecah. Tenaga tu kena ada. Walaupun jadi penyanyi bukan pasal nak cantik, kurus, pakai baju cantik je. Kena stamina. Okey, siapa lagi nak cuba? Saya cikgu, cuba pula. Saya cikgu. Dengar tu. Saya cikgu. Saya cikgu. Cuba. Rahmat. Okey. Saya cuba. Pendek je cikgu, tak boleh panjang. Sebab Cik Rosna tolak ni kat macam ni. Bukan. Tengok baik-baik. Tengok baik-baik macam ni. Mana cikgu? Pipi ni tolak ke dalam. Bukannya tolak ke atas. Tolak ke dalam. Dia tolong. Macam ni lah senang. Letak tangan macam ni. Jangan tolak kat depan bibir ni. Tak mau. Dia tolak kat sini. Supaya bibir kita menjuih. Supaya bibir kita boleh. Bibir kita boleh terjuih. Okey. Cuba lagi sekali tarik nafas. Itu dia. Bunyi kuat. Tapi jangan kuat-kuat. Bunyi tu kena tenang, lembut-lembut aja. Macam panggil-panggil orang tak payah jerit-jerit. Dengar tu saya panggil. Bukannya bukan macam tu. Tapi macam tu. Okey. Ringan aja. Abah dah lalu kat sini. Tu dia betul. Jangan mendongak, jangan buat apa. Tenang aja tu. Okey. Saya bagi rahsia dia ya. Betul tu. Betul tu Kak Ramah, betul. Okey. Okey. Suara kita Dia mesti dihasilkan dengan rasa memujuk. Rasa memujuk. Jangan rasa nak marah. Rasa pujuk aja. Nak ke mana? Nak buat apa? Bukannya marah. Nak pergi mana tu? Jangan. Rasa yang memujuk. Sebab tu saya kata hoi. Tadi tu bukannya hoi. Bukan hoi. Hoi. Macam tu. Okey. Rasa memujuk tu dia membantu sangat bunyi tu. Alright. Jadi yeay. Fahamlah sikit. Kejap-kejap. Terus sampai 15 saat. Buat je. Kawal aja udara tu. Okey? Okey. Terima kasih. Ada soalan lain? Saya nak cuba cikgu boleh? Boleh. Sidik. Tuan Sidik. Silakan. Cikgu. Tak jadi tu kita Betul ke cikgu? dengar tak suara saya? Tak ada. Macam tu cikgu? Ya betul. Betul. Tapi saya tak nak rendah tu. Saya tak nak ke bawah. Saya nak ke atas. Ya. Dia bukan ke bawah. Rasa udara bukan ke dalam. Udara keluar. Macam tu. Boleh buat lagi sekali? Ya. Betul. Buatlah macam mana pun betul lah tu.
Teruskan aja. Terima kasih, Okey. Cikgu. Cikgu Sama-sama. nak cuba. Okey, boleh. Nanti kejap. Saya nak beritahu ya, latihan bubbling ni, contohnya kita nak baca Al-Quran, kita nak baca ta'awuz, kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambil tu. Kita ambil lagu tu. Dengan bubbling. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita buat bubbling tu. Jadi kita dapat rasa udara tu keluar macam mana. Cuba. Alright? Okay, silakan Puan Zuria. Okey, terima kasih cikgu. Sekejap ya. Ya, betul. Okay, bunyi tu betul tapi Puan cenderung tutup kerongkong ni jadi udara tak keluar dengan selesa. Sebab tu terberhenti. Macam tu. Dia lepaskan je. Semua bahagian tak ada yang ketat, tak ada yang keras. Semuanya boleh macam ni, boleh terbang. Cuba lagi sekali. Cuba jangan mendongak ya. Kalau boleh jangan mendongak. Rasa kat tengkuk ni jangan keras. Jangan keras. Rasa dia boleh goyang-goyang. Boleh goyang-goyang. Cuba. Boleh kan? Yes. Teruskan usaha. Bagus. Okey. Okey. Lagi soalan lain? Try cikgu. Silakan. Saya nak try. Ya, silakan. Macam tu cikgu. Macam tu lah. Ringannya macam tu lah. Ringan macam tu. Cuba. Bubbling tu ringan macam tu. Tapi okey, betul. Dah dapat dah tinggi. Tapi dia udara tu tersekat dekat sini. Dia kena keluar. Keluar, udara tu keluar. Jangan sekat dekat sini. Tak boleh. Dia kena keluarkan udara tu. Cuba buat lagi sekali. Yang tadi tu bunyi tu, udara tu sampai kat sini je. Nampak? Dengar tak bunyi tu? Dia bukan macam tu. Dia kena lepas. Lepas. Cuba. Lebih baik. Yes. Lebih baik. Rasa tak tenang. Dia tak ada tolak-tolak. Tak ada tekan-tekan pun. Tenang. Teruskan. Bagus. Dapat dah. Okey. Cikgu. Boleh saya cuba? Boleh, silakan. Okey. Puan Hasnah boleh buat dah. Kejap ya, Helmi ke namanya? Bukan. Telefon saya tadi habis bateri, so saya tukar guna nama telefon anak. Ini siapa nama? Nama saya Nurul Komaria Ulfa. Nurul. Nurul Komaria. Okey. Kejap Nurul. Saya nak dengar Puan Hasnah kejap. Silakan Puan Hasnah, tunduk ya Puan Hasnah, jangan dongak ya. Okey. Bagus. Ya, bagi dia tenang lagi. Bagus, usaha tu bagus. Okey. Barulah semangat, barulah fighter kan. Okey, bagus. Tenang aja. Memang letih tapi tak apa, buat je dulu. Okey, silakan Nurul. Nurul Komaria Ulfa. Saya panggil Komar lah, sedap. Okey, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Macam mana? Betul ke atau macam mana cikgu? Kita tak boleh dengar suara.
Oh ya ke? Okey. Tak ada Cuba lagi tak sekali. Betul. Dah dengar dah. Okey. Halus. Tapi kalau boleh nak ada runcing lagi. Tadi dia cuma halus tapi dia tak meruncing. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Cuba. Boleh panjang sikit tak? Ya. Bagus. Okey. Terima kasih. Rasakan bunyi tu betul-betul terapung dekat sini bulat aja. Dia tak boleh lepeh, tak boleh tekan, tak boleh paksa, tak boleh. Dia tenang aja dia keluar. Bagus. Okey. Soalan lain silakan. Okey, itu adalah latihan ni. 4 latihan ni nak membina otot pernafasan, nak membina lorong udara untuk menghasilkan bunyi yang betul. Maknanya kita kena latih supaya dia sentiasa diguna pakai dan ianya bukan saja untuk membaca Al-Quran tetapi juga untuk apa saja aktiviti bersuara. Kita bersuara je, bercakap aja, bagi salam aja dah guna dah. Tarik nafas, Assalamualaikum dengan senyuman. Jangan tak tarik nafas, buka pintu Assalamualaikum. Assalamualaikum, tak mau. Assalamualaikum. Sebut dengan betul. Huruf-huruf tu semua sebut dengan betul. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Sebut betul-betul. Jangan selamat pagi, selamat tengah hari. Macam tu. Sebut bahasa buku. Sebut huruf tu, perkataan tu macam baca buku. Selamat tengah hari. Jangan tengah hari. Macam tu, tak mau. Betul kan? Disiplin tu dibina lah. Perlakuan itu dibina. Dan saya suka sekali ialah apabila dia berkait dengan mengaji, kita guna pakai disiplin bernafas, disiplin tegak badan, disiplin kempis perut, disiplin nafas ni semua ketika solat. Ketika solat tu kita latih. Kita baca niat tu semua dah tegak badan. Walaupun kita berdiri, bukannya salah berdiri tu, pastikan tulang belakang kita tegak. Berdiri jangan. Maknanya kalau otot perut kita tidak kemas, ada kecenderungan sebenarnya kita kendur. Kita ada kecenderungan tulang belakang kita tak betul-betul tegak. Cuba tengok kat cermin lah. Ni tegak, ni bukan tegak. Dia macam tonggek sikit, menonggek sikit. Bila menonggek tu, barulah tulang belakang kita betul-betul tegak. Tapi janganlah tonggek sampai mendada pula. Kita tak nak sampai mendada. Kita nak dia bertenang aja ya. Okey. Boleh? Semoga dipermudahkan urusannya dan jangan cepat mengalah, jangan kecewa. Saya tak boleh kata jangan cepat kecewa. Jangan kecewa je. Sebab kecewa tu sifat yang Allah tak suka. So, kita terus bertabah. Terus usaha. Jangan tanya pun bila saya nak dapat. Kita minta je dekat Allah sebab Allah yang akan memberikannya pada masa yang tepat. Setiap orang tak sama masa Allah bagi. InsyaAllah. Apa lagi soalan? Silakan. Cima. Kelas berapa hari? Kelas seminggu sekali. Seminggu sekali. InsyaAllah. Seminggu sekali saja. Tak cukup masa nak bagi 2 minggu. Okay, seminggu sekali praktis je. 1 minit tu praktis je banyak-banyak kali ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bagi orang lama ada nak tanya apa-apa tak? Ada benda nak dikongsi?